Assalamualaikum kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Juga selamat malam dan selamat petang dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Okey. Jadi tuan-tuan tolong share tuan. Tolong share. Sambil-sambil tuan-tuan share tu, kita berborak sikit lah pasal Afendi Zainal Karak. Orang tanya saya tadi tapi kita bukan nak pergi topik tu malam ni, kita nak pergi topik lain. Jadi dia bagi tahu kata dia buat report. Dia kata dia menerima ugutan bunuh. Dia menerima ugutan disebabkan satu viral yang mengatakan dia wanted. Ni masalah orang sakit mental tuan-tuan. Ni masalah orang sakit mental. Wanted ni di dalam bahasa Melayunya bermaksud dikehendaki. Dikehendaki. Adakah dikehendaki ini hanya untuk digunakan oleh penguatkuasaan ataupun polis diraja Malaysia? Tu dia kata tu. Dia tak faham bahasa orang aku bahawa dia ada ramai kawan orang putih. Tu dia tak tahu. Wanted ini untuk pengetahuan Afendi Zainal Karak adalah dikehendaki. Adalah dikehendaki. Dikehendaki macam mana yang dikatakan dikehendaki adalah dia dikehendaki oleh pihak NGO. Kerana ada beberapa orang yang telah membuat laporan kepada NGO tertentu. Tak mahu sebut nama kat sini lah. Telah membuat laporan kepada NGO tertentu dan laporan polis telah dibuat. Jadi NGO tersebut telah pun memanggil secara elok Afendi bin Zainal Karak untuk berbincang berkenaan dengan laporan tersebut. Jadi dia tidak muncul, dia memaki hamun, dia kata macam-macam termasuk ahli keluarga kawan tu, agama kawan tu dan juga memainkan isu perkauman iaitu menghina bangsa. Itu punca yang sebenarnya. Kalau kata pihak polis panggil saya lah. Itu punca yang sebenarnya. Jadi oleh yang demikian, ahli NGO tersebut terkesan dengan video dan juga percakapan yang dibuat oleh Afendi Zainal Karak. Jadi mereka ingin ambil satu inisiatif supaya orang ramai menyalurkan maklumat berkenaan dengan Afendi Zainal Karak. Jadi oleh disebab itu mereka menawar iaitu RM RM2,000 dah ada orang yang dah dapat dah untuk memberi maklumat. Sebab itulah dimention di dalam video maupun posting bahawa jangan dipegang ataupun jangan disentuh. Wanted ini dibuat berdasarkan lunas undang-undang di bawah peruntukan Kanun Tata Cara Jenayah. Di bawah Seksyen 15 dan juga Seksyen 17 iaitu tangkapan awam. Jadi apa yang tuduhan dia nak buat kepada kita? Adakah seseorang, ni sebelum saya pergi kat situ tuan-tuan, bila seseorang yang ada page macam saya, dia buat live ataupun akaun dia tu ramai follower. Jadi Facebook dia ada bagi rating akaun. Macam saya punya 4.0. 4.0 over 5. Macam Jebat punya 3.6 over 5. Jadi dekat situ dia ada page review. Apa sahaja laporan yang tuan-tuan buat ataupun apa sahaja komen negatif berkenaan dengan page tu akan keluar di dalam page ataupun akaun tersebut dan tidak boleh di-delete. Jadi pihak polis diraja Malaysia page ataupun akaun Jebat Dahaka sendiri. Kalau tuan-tuan tengok dekat situ, tak ada satu pun yang baik. Sebab tu rating dia 3 point lebih je. Tak ada satu pun yang baik. Kita dah semak, kita pun dah ada dalam rekod kita. Macam itulah kita mendapat pengadu. Dekat situ pengadu buat post apa dekat dia? Dia ni scammer, penipu duit. Mana ada satu yang baik? Perpecahan perpaduan, perkauman, hate speech, semua keluar dekat dalam wall dia. Tuan-tuan pergi tengok. Kalau tak percaya cakap saya, masuk dekat page, review page. Perkauman, hate speech, lepas tu apa lagi? Cubaan pemerkosaan dan sebagainya, macam-macam. Tuan-tuan pergi kat page saya, ada tak orang buat macam tu? Tak ada. Jadi tuan-tuan dekat situ berakam dan peribadi dia ni. Dan kita cuba tak selamat dia. Kita cuba selamat dia.
Kita tak berdendam dengan dia, kita kata kita bagi tahu kat dia kat dalam live, kita bagi tahu apakah silap anda. Dan kita dah pujuk pihak-pihak yang berkaitan, pihak-pihak yang berkaitan pun dah buat satu live mengatakan saya akan lupakan apa yang Jebat kata kat saya dengan satu syarat. Dia membuat permohonan maaf secara terbuka dan juga mengembalikan wang yang telah ditipu. Simple. Jadi hari ni dia pergi buat report, kononnya kita ugut dia. Kononnya kita ini buat ancaman bunuh pada dia. Alright tuan-tuan, adakah undang-undang ni untuk diri dia saja? Jadi orang yang dia tipu duit RM2,800, RM5,000 sampai ke RM10,000 tu tak ada perlindungan undang-undang kat atas mereka ke? Oh, kes mereka ni komersial. Jadi lambat sikit lah nak kena cek tentang duit keluar masuk. Sebab dia menerima duit secara cash. Jadi kes yang komersial ni berat sikit lah sebab dia menerima duit secara cash. Oh, jadi dia pergi buat report kat orang tu jenayah. Kononnya orang tu ugut dia. Amboi. Sebab tu kita kata tuan-tuan, lepas PKP ni, kita akan bawa ke mahkamah termasuk dengan pengadu. Lepas tu baru dia tahu lah. Dia tak payah main undang-undang dengan kita tuan-tuan. Sebab dia belajar dengan saya. Saya tahu teknik dia. Dia ambil duit secara cash. Lepas tu orang tu pergi buat report komersial. Komersial tanya mana bukti transaksi. Oh, tak ada bukti transaksi. Jadi dia betul ya. Ya, aku betul. Akulah hebat. Orang nak perkenal Jebat Jahaka. Teknik ni semua tuan-tuan boleh dituntut di mahkamah. Tak ada masalah apa. Memanglah komersial. Bila tengok kes macam tu, oh tak ada kes lah sebab tak ada bukti transaksi. Tapi bila naik di mahkamah, WhatsApp dia, percakapan telefon orang, rekod tuan-tuan. Di dalam dokumentasi, di dalam mahkamah ni dia ada sesi dokumentasi, sesi soal jawab, sesi apa lagi ya? Saya dah lupa dah. Dia ada stage dah. Masa Tuhan jawab lah mahkamah. Kenapa? Kelang kabut. Kenapa takut lebih? Masa Tuhan jawab lah mahkamah. Betul tak hang ambil duit orang ni? Betul tak hang fitnah dia? Betul tak hang buat ancaman sexual harassment kat atas dia? Jawab lah. Jadi tuan-tuan, dia ni masalah dia satu je. Dia masalah mental. Dan masalah mental ini berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Dia ambil syabu lebih. Saya dah kata dah semalam. Hari ni gambar pun tak keluar. Orang ambil syabu main tu. Gambar pun tak keluar hari ni. Jadi dia duk post saya panjang-panjang. Tadi dia pergi buat report tak tahu panjang mana. 2 muka surat kot. Semalam hal lebih. 2 muka surat report type. Orang duk tanya saya. Syafiq tak takut? Saya nak takut apa? Saya register as the penasihat untuk pencegahan jenayah NGO. Lepas tu saya juga adalah salah seorang daripada ahli ummah ISMA. Pun register, ada nombor keahlian. Saya nak takut apa? Dan NGO yang lawan untuk gadis-gadis ni semua yang kena tipu dengan dia semua register NGO. Kami nak takut apa? Kami tak takut lah pergi buat report sampai 10 live. Kami tak goyang. Takut dia lah nanti kena 182 laporan palsu. Ambil duit orang, nak rogol orang. Lepas tu ambil buat report kata orang nak bunuh hang. Lepas tu hang tuju ke arah kami. Apa masalah pula? Macam Abang Jo Prakash cakap, macam Abang Joseph Prakash cakap. Yang kata nak bunuh tablik siapa? Dia yang kata. Bila dia kata orang ancam nak bunuh dia ke apa, itu masalah yang bermula daripada mulut dia. Dia ingat bila polis ambil siasatan tak bawa pergi mahkamah, orang tu tak pasang lawyer. Tindakan yang berlaku atas dia sendiri. Dia nak buat hentam kat orang. Dia ingat undang-undang ni untuk bela dia seorang masalahnya. Dia ingat undang-undang ni hanyalah milik Afendi Jebat Dahaka. Orang lain tak ada perlindungan undang-undang. Amboi, cerdik dah. Ni sekali saya tak boleh nak buka section banyak-banyak dalam live ni. Sekali dia pandai putang, dia pakai ilmu yang saya bagi. Yang kata nak bunuh tablik dia. Kita tak kata. Lepas tu dia padam. Dia padam sebab apa? Dia takut sebab mesej yang pertama tu bukan cadangan. Dia kata bunuh sahaja tablik. Kita simpan tuan-tuan. Dan FB ada simpan cash. Tu masalah bila orang tak belajar ni. Bila masuk forensik tuan-tuan, akaun dia, Facebook ada simpan cache history. Dia boleh dapat balik post yang dia delete tu. Setiap apa yang ada di dalam media internet ni, bila di delete dia tak keluar terus.
Sebab hang bukan owner kepada database tu. Kalau hang owner pada database tu, hang bagi tahu kat Facebook suruh delete hang punya cache history, boleh lah. Dia delete lah dalam dia punya database. Tapi masalahnya hang bukan own Facebook. Hang tak layak pun own Facebook. Jadi dia boleh bawa keluar balik. Dia yang kata bunuh sahaja golongan tabligh ni. Yang mana apa nama dia kata bunuh saja puak-puak tabligh yang macam degil macam setan. Yang kata siapa tuan? Dia kata, bukan kita kata. Jadi ramai dah orang marah kat dia. Tabligh berapa ramai tuan dalam Malaysia ni? Kan berapa ramai? Hak nyampi saja di Majlis Sri Petaling hari tu 15,000. Tak termasuk lagi hak ada di luar. Berapa ramai golongan tabligh dalam Malaysia ni tuan-tuan? Jadi ada hak yang okey lah. Ada hak baru nak berubah, dia pun rasa panas hati bila hang kata suruh bunuh aku. Kan? Itu masalah yang bermula daripada diri hang sendiri. Yang panggil Zulkarnain siapa? Kami ke dia? Kami tak pernah panggil Dr. Zulkarnain. Dia panggil. Famous tak video tu? Oi, famous tuan. Seluruh Malaysia orang tengok. Orang marah pada dia. Dia panggil Zulkarnain pada waktu tu dia ahli DAP. Konon-kononnya masa tu DAP memerintah kerajaan. Hang berani nak hina ikut suka hang. Dia yang panggil. Kami tak pernah panggil. Yang kata Melayu bodoh bengap siapa dia? Dia juga yang kata. Dia kata kenapa Melayu ni bodoh bengap sangat. Tak boleh nak duduk dengan DAP. Oh, Cina komunis. Dia Cina tu komunis tu bila dia jadi komunis? Cimping pun dah mati dah. Kalau dia komunis juga, saya akan pergi bunuh dia dulu. Siapa yang cakap? Kita hafal skrip dia cakap tuan. Siapa yang cakap? Kami ke dia yang cakap? Dia yang cakap Melayu ni semua bodoh dengan bengap. Dia kata. Sebab takut dengan Cina DAP. Atas alasan Cina DAP komunis. Dia yang cakap. Bukan kita yang cakap. Dia yang mencetus masyarakat marah kat atas dia. Kita tak cakap apa-apa. Yang kata apa lagi? Yang India. Panggil Hindu Paria. Siapa dia? Kita kah yang cetuskan bagi orang India semua marah kat dia nak pergi cari dia? Kita kah? Kita tak ada kena-mengena. Dia yang buat video, dia panggil semua Hindu Paria. Kita tak pernah kata. Yang kata dia. Jadi masyarakat India marah tak kat dia? Marah lah. Habis tu takkan semua nak bubuh atas kita. Yang bergaduh dengan ASP Ali Bashar siapa? Dia kan kita? Dia yang bergaduh dengan ASP Ali Bashar. Kita tak nak kena-mengena apa. Dia yang buat video, kata kat kawan tu macam-macam. Kalau kawan, set-set ni apa, dalam masa Kelantan panggil set-set. Kalau ASP Ali Bashar marah pada dia. Salah siapa? Salah dia lah. Takkan kita punya pasal bagi dia bergaduh dengan ASP Ali Bashar. Hang sendiri yang cari masalah. Yang dia belagar dengan Long Tiger. Sebab kita kah? Mana ada sebab kita? Long Tiger panggil dengan dia nak jumpa elok-elok. Sebab apa? Yang pertama, dia petik nama Sultan Johor. Long Tiger yang petik ke dia yang petik? Dia kata dekat perempuan ni, dia boleh dapat duit daripada Sultan Johor 200,000. Bagi kat dia dulu 2,800. Dia yang buat kerja tu kan, kita yang buat kerja tu. Jadi bila Long Tiger panggil dia untuk berbincang, bayar balik duit makcik ni, dia panggil kat Long Tiger apa? Dia panggil muka macam tempe. Muka macam Myanmar. Jadi apa? Dia kan kita macam pasal. Dia macam pasal. Bila Tok Singa buat report kat atas dia, menghina tabligh. Dia minta maaf tak? Dekat golongan tabligh. Dia tak minta maaf. Tok Singa ada kata apa-apa tak lebih kat dia? Tak kata apa pun. Yang kata dekat Tok Singa, kaki betina dengan taik judi ni siapa? Dia kan kita. Dia yang kata. Jadi kalau follower kawan tu marah kat dia, jangan marah lah. Hanya mulakan dulu. Semua yang terjadi ni tuan-tuan, semua berpunca daripada dia. Padang Polis duk abang kata, oh tak, orang benci saya, orang ligan saya disebabkan satu posting yang telah dibuat oleh seorang ni. Saya lah seorang tu, Syafiq Alim. Tu standard lah nama saya, dia panggil Syafiqah, dia tak berani panggil Syafiq Alim. Disebabkan dia ni, dia buat posting dikehendaki, wanted. Tu orang tak sedar diri tuan. Tu orang tak sedar diri. Hang buat salah, hang tak sedar diri. Orang cari sebab kesilapan hang. Tak apalah tuan-tuan, kita lupakan masa dia. Kan? Macam ni ya.
Pepatah orang Melayu kata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Pandai macam mana pun dia nak lompat, hang lompat sana lompat sini, esok hang akan jatuh juga. Itu je. Saya nak baca komen. Dia juga ada up video di YouTube soal tu. Dan dia delete. Dia up video minta maaf pula. Tapi ASP Ali sound dulu pasal video tablik tu. Dia kata tablik bukan pertubuhan. Betul ke? Jadi kes tu tak lekat. Tak ada lah. Jebat ni kaki belik. Nanti Lala dia buat kenyataan. Okay, you juling. Dia ada mental problem. Tapi yang membekas di hati ini bila dia syafikahkan kawan aku dan aku komen dia, dan sejak itu aku di blok. Wahal aku follower dia dan teguran aku sangat sopan dan beradab. Rujuk video pertama dia pasal isap rokok sama Kementerian Kesihatan. Ya tuan-tuan. Saya, kawan-kawan dia duk masuk hentam saya macam pagi tadi cakap kita ni bekas penagih apa semua. Saya tak blok tuan-tuan. Saya biar komen tu. Saya tak pernah delete. Ada saya delete. Tuan-tuan pergi tengoklah wall saya. Ada seorang tu tuduh saya. Dia kata, Amoi bro, macam ada pengalaman macam dulu pernah kena. Saya delete lah. Saya tak delete, mampu happy lah. Hang nak kata apa kat aku? Hang kata, sebab tu hak hang. Media sosial ni dibuat untuk hak semua orang. Itu mungkin pandangan hang terhadap diri aku. Biar ada itu. Hari tu yang dia post. Ada satu kawan dia masuk, pergi post dekat dalam wall saya. Melayu murtad, Melayu murtad, Melayu murtad, Melayu murtad. Saya pergi snap lagi. Saya nak tolong dia macam pasal. Sebab dia nak bagi semua orang tahu saya video tu. Jadi saya snap dia punya spam tu, saya bubuh kat wall saya. Tolong like sat video dia. Sebab dia buat channel YouTube. Dia kata Melayu murtad, Melayu murtad, Melayu murtad. Saya ambil dia punya posting tu, saya bubuh kat itu. Mudah. Mudah bagi dia. Sebab dia nak viralkan. Jadi kita tolong viral. Dia mungkin tak ada follower. Dia nak viral, tolong viralkan. Saya tak marah tuan. Tak pernah saya block. Tapi kalau dia tuan-tuan masuk pergi komen sikit tegur dia block lah. Dia nak komen hak cantik untuk diri dia. Sebab tu tak ada orang komen lah. 2, 3 orang hak like dia pun 2, 3 Dulu ramai lah tak ada lah. Orang menyampah sampai tak boleh tegur. Tegur kena block. Tegur kena block. Amboi macam Facebook ni pahamnya. Macam Facebook ni pahamnya. Kita tak ada orang tuan. Hak nak tegur aku tegur lah. Hak nak kritik aku kritik lah. Saya biar kat situ. Tak ada masalah apa. Hak duk kata kat saya macam-macam pun ada. Saya tak pernah block. Mampu happy Itu untuk cabaran untuk kita. Satu cabaran untuk kita. Bila kita buat live, kita kena terima pandangan semua orang. Menjadi ego dia Syafiq. Kata kamu macam-macam. Biar pergi kat dia. Saya tak layan pun apa yang dia kata kat saya. Saya gelak kan. Kelakar. Saya tengok dia kelakar. Sebab dia orang tua, saya budak. Dia umur dia 40. Saya umur saya 29. Dia duk buat lawan dengan saya ni macam sebaya. Macam saya dengan Syamil duk bergaduh lah. Macam kami adik-beradik ni duk bergaduh. 20, 30-an ni duk bergaduh. Weh hang ni apa lah ni. Dia orang tua. Orang nampak siapa busuk. Orang nampak dia. Saya tak payah layan lah nak kata apa kat aku. Nak kata aku, bini aku macam ni kan. Nak kata bini aku lari ke apa kan. Semua tu tak ada. Hakikat tak ada. Hang kata api orang tak nampak kat kita. Orang nampak kat dia. Apa orang tua ni bodoh. Budak ni budak-budak. Budak-budak hang layan apa. Dia budak-budak. Hang kata kat dia budak berengih. Lepas tu hang nak pergi layan dia. Hang bodoh. Saya tak ada apa. Saya tak ada apa. Dia 40 lebih. Patutnya orang umur 40 lebih ni, dia kena tegur saya. Bukan dia duk boleh maki saya kot dan. Dia kata apa, mak saya telefon dia. Last kali mak saya pergi komen dalam tu, dia delete. Sejak bila aku telefon hang, kata anak aku macam ni. Dia delete. Takut. Dia kata mak saya telefon dia. Abang kata anak saya macam ni, jangan duk layan dia. Dia ada masalah gila apa semua sekali. Last kali mak saya komen dalam tu. Bila masa aku telefon hang, pam dia delete. Jamilah bibi tu mak saya. Dia delete terus. Mohon tahu. Ingat mak aku tak gangster. Ada mental problem lah sebab tu. Overdose syabu, otak rosak, masa diri betik. Handsome, smart, sopan, sedap mata mandang. Terima kasih. Dia nak jadi terkenal, maka kita angkat pakcik lah no. Dia dah tua sebagai ikon Hall of Fame. Shame on you Malaysia. Medsos Sorry Abang Syafiq, saya ketinggalan banyak ilmu ni. Baru dapat phone Furkan, patutlah aku duk perasan dah lama tak ada orang call aku ajak main ML. Jadi pun aku bosan Furkan tiap-tiap malam hang tak ada. Bila hang tak ada ni aku rasa sunyi tak. Sebab kawan aku yang Syamil ni dia tak main ML. Weh, aku tak tua lah Pik. 40-an muda lagi lah. Muhammad Zaki marah. 40-an muda lagi, minta maaf. Tak, bukan beza antara saya dengan dia. Saya ni tuan-tuan, orang-orang tua hak mana friend dengan saya ni, contoh macam hak lah ni kami buat VC, antaranya Abang Khalid, Pak Cik Raouf, and Ken, kami dengar pandangan tau.
Kami dengar pandangan daripada golongan veteran ni. Tiba ada seorang veteran ni lah dalam Malaysia. Dia duduk nak jadi macam jiwa kami ni. Kami gelak kan. Antara pokok kami dia gelak. Hang tengok Pak Long tengok ni. Macam orang Kedah. Hang tengok Pak Long tengok ni. Dia ni wayar putih lah. Dia nak jadi muda macam kita. Patutnya kita ni pergi belajar apa ilmu hak dia duk ada kat dia. Pergi belajar cara nak pasang skop ke apa. Macam mana nak jadi perisik Itali. Ni tak ada. Dia duk balon kita. Tahanlah aku provoke dia guna like je. Aku like semua dia. Live dia block aku lah macam dah. Dengan like pun takut. Siang tadi ada live kan depan pusat zakat. Nakiuddin Haji Muhammad Nur. Tak ada lagi. Esok-esok. Sebab saya duk himpun dulu. Saya bukan tak mau buat live terus depan pejabat zakat tuan. Saya nak himpun maklumat dulu. Nak tengok. Lah ni tak ada feedback lagi. Betul tak? Sebab hari tu ada ahli pejabat zakat masuk dalam live saya. Dia kata pergi dekat Tok Imam. Pergi kat Amil. Lepas ambil kawasan, lepas tu isi borang. Lepas isi borang tu hantar balik ke Tok Imam, nanti akan dapat kelulusan. Tu saya duk tunggu ada tak feedback orang yang buat macam tu. Saya duk tunggu dulu sabar. Bila saya terus pergi ke pejabat zakat, saya duk fikir balik. Bila saya duk fikir balik, saya rasa macam saya jatuhkan mereka. Lebih baik saya dapatkan jawapan dulu. Lepas tu dia akan tempiah buruk balik kat email saya. Tempiah buruk. Saya pergi tengok, pejabat zakat. Cuba tuan-tuan tengok ni pejabat zakat tutup lah apa. Tiba-tiba memang ada betul macam kawan tu cakap. Maknanya ada proses di belakang. Jadi apabila saya fikir balik, saya rasa biar dulu. Tunggu dulu. Saya pun duk cari rumah Tok Imam sebab saya dulu duk Kelang. Jadi tak tahulah Tok Imam sini rumah dia tak mana. Yang saya tahu dulu di Taman Suria. Jadi saya duk cari dulu. Kita nak interview dia dulu. Nak tanya dia dulu. Dia tak boleh terpa macam tu ya tuan. Saya duk fikir. Kalau aku buat macam ni, kesan dia macam mana? Kita kena kaji. Kalau kata saya pergi terus jabat zakat, apa impact dan kesan dia? Kesan yang pertamanya adalah saya telah menjatuhkan satu institusi zakat. Saya buat malu kat mereka, saya buat fitnah terhadap mereka. Itu yang pertama. Kesan yang keduanya, dia impact patah balik main kat diri saya. Patah balik makan diri saya sebab ada proses macam dia cakap tu. Jadi kita nak kena check betul-betul baru kita boleh pergi sabu ni jabat zakat. Pertemuan pertama aku dengan Tom Riddle, aku suruh dia minta maaf dengan pak cik tua tu. Tapi baru aku tahu Satgi malam kita main, Abang Syamil mohon join sekali. Tak tahu dia main ML ke tak. Okey tuan. Saat tu tutup dah cerita satu lah, ramai masuk tengok TV pusat zakat dah mula buka talian. Depa dengar kot. Tu tak tahulah kot. Kot ada orang viral. Alhamdulillah tu dia kata kesan impak terhadap video live ni. Kita nak ada kesan bila kita buat live ni. InsyaAllah cuma aku tahu main red alert je. Kalau ada selain benda tu, hang betul lagi video tutorial. Okey tuan. Jadi tadi saya dapat mesej. Macam live yang saya sebut hari tu berkenaan dengan yuran persekolahan dengan sewa van lah. Duit van lah senang, sewa duit yuran van lah, yuran transport untuk anak pergi ke sekolah. Okey, saya dah buat live hari tu kan, cakap pasal berkenaan dengan benda tu dan benda tu pun berlaku kat atas diri saya. Jadi tuan-tuan, saya telah berhubung dengan tuan-tuan, ambil nombor telefon ni 03 88 88 3010 03 88 88 2010 tu MKN tuan-tuan untuk tuan-tuan bertanya berkenaan dengan benda ni. Berkenaan dengan benda ni. Jadi apa yang saya dapat tahu, macam contoh syarikat transport, macam ada setengah orang dia bagi tahu dia bahawa dia kena ambil juga yuran sewa van disebabkan oleh dia terpaksa bayar gaji-gaji pekerja dia. Okey tuan-tuan, jadi bila kita bertanya dengan pihak MKN, rupa-rupanya syarikat yang berdaftar contohnya syarikat transportation, mereka boleh claim untuk gaji pekerja mereka dekat kerajaan. Maknanya dia dapat RM600 kot, tak silap saya, yang saya tahu lah RM600 yang dia dapat untuk gaji pekerja dia. Yang itulah yang saya dapat tahu. Kalau salah saya minta maaf tuan-tuan. Jadi bila kita berhubung, dia bagi tahu bahawa tak relevan untuk bayar yuran van. Pegawai tu cakap dengan saya, dia kata anak tuan tak pergi sekolah kan? Van tak pakai kan? Kenapa nak kena bayar sewa van?
Kenapa nak kena bayar yuran van? Jadi itu yang dia beritahu. Jadi tuan-tuan boleh hubungi sendiri untuk tanya pada dia. Dan ada orang kata, kalau ambil tindakan macam tu, dia jadi masalah. Dia jadi masalah, nanti orang van tak mau bawa anak saya lah, apalah. Jadi tuan-tuan pakatlah. Kan zaman lah ni sekolah ada grup WhatsApp ibu bapa kan. Ada grup WhatsApp ibu bapa. Jadi pakat dalam tu. Pakat dalam tu bagi tahu berkenaan dengan yuran van ni. Kan? Berkenaan dengan yuran van ni. Jadi dia tak wajib bayar. Yang kedua, berkenaan dengan yuran sekolah swasta. Kan? Ataupun tadika swasta. Mereka kata, macam yang saya dapat tahu dan juga dibagi tahu tadi, mereka kata sesi persekolahan akan dilanjutkan. Jadi yuran persekolahan ni kena bayar juga. Sebab nanti kena lanjut. Jadi tuan-tuan, lanjutan PKP ni kita tak tahu sampai bila. Berdasarkan grup WhatsApp yang saya ada sekali, dan ahli parlimen duk ada dalam tu, mereka kata mungkin lepas raya. Sehingga lepas raya mungkin dilanjutkan lagi lah. Sampai cukup 2 bulan. Mana yang 14 hari. Dia tak boleh bagi 6 bulan terus. 60 hari dia jadi di bawah ordinan darurat. Jadi dia bagi 14 hari di bawah Akta Kementerian Kesihatan. Perintah Kawalan Pergerakan penyakit penyakit dan juga wabak, tak silap saya. Dia pakai perintah tu. Jadi kita tak tahu lanjutan tu sampai bila. Jadi kalau ikutkan macam tadika, dia kata hold dulu yuran. Hold dulu yuran sehingga ada perintah yang seterusnya. Jadi yang kita cek yang tu lah. Jadi untuk sekolah swasta ni tuan-tuan jangan malu, jangan segan. Tuan-tuan telefon saja. Tuan-tuan masuk grup Telegram Majlis Keselamatan Negara. Dekat situ dia akan bagi hotline. Dekat situ dia ada bagi hotline, macam-macam hotline lah. Ada yang berhubung dengan isu ni macam-macam lah. Jadi tuan-tuan boleh call dengan MKN untuk tanya sendiri dengan dia berkenaan dengan isu ni. Sebab isu ni belum lagi dibahaskan. Sebab isu ni belum lagi dibahaskan, kita pun tak tahu. Tak ada siapa lagi duk bincang pasal isu ni. Pasal yuran sekolah swasta ni. Jadi tuan-tuan hubungi sendiri tanya. Sebab mungkin daripada segi tuan-tuan hubungi tu bertanya, dia sampai kepada peringkat atasan dia. Oh, kita tak bincang lagi ni pasal yuran sekolah ni. Macam mana ibu bapa hak yang kebanyakannya tuan-tuan hak duduk sekolah swasta ni, tuan-tuan jangan ingat pegawai-pegawai. Kadang-kadang orang jadi bila dia menega ni, bila kata PKP ni, perniagaan dia terjejah teruk. Sedangkan Datuk Ali Shukri pun terjejah teruk gila babi, dia bagi tahu takkanlah hak duk menega biasa-biasa ni tak terjejah. Jadi dia tak mampu nak kena jalan. Nak kena bayar macam semalam saya pergi gunting rambut dia bagi tahu, bang, saya kena bayar bang, sewa kedai 1,500 tiap bulan. Hak kedai bukan di bawah syarikat JLC ni, bukan macam Plus tak payah bayar lah sebab dia bawah syarikat JLC. Macam RNA tak payah bayar. Hak yang kedai-kedai besar ni kena bayar. Kalau kata tu kena tanya. Kena tanya. Tuan-tuan jangan malu bertanya. Hak duk jadi masalahnya hari ni, tuan-tuan duk tengok live. Macam saya buat live, saya cakap ni bukan betul 100% pun ni, kadang-kadang benda tu betul. Kadang-kadang saya tanya hak mana berkaitan dengan diri saya je. Hak berkaitan dengan diri tuan-tuan saya tak tahu. Takkan tuan-tuan nak lepuk atas kepala saya semua. Saya nak kena tanya, mati macam tu. Mati macam tu. Hak mana takat saya boleh tolong, saya tolonglah. Hak mana takat yang saya tak boleh tolong tu luar daripada bidang kuasa saya. Jadi tuan-tuan telefon. Sebab sekarang ni yang jadi center untuk masalah-masalah ni semuanya diurus oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi tuan-tuan kena telefon sebab dia ada banyak hotline dia yang dikeluarkan. Antara yang saya bagi tahu tadilah 03-8888-2010. Jadi tuan-tuan telefon tanya sebab ni masalah dia kritikal juga tentang yang sekolah ni. Yang sekolah ni lah. Jadi kena bayar yuran, tetapi mekanisme pembelajaran tu tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Yang satu lagi dia abang sesi persekolahan akan diteruskan, tapi tak tahu bila lagi persekolahan tu akan diteruskan. Jadi itu satu yang pertama. Yang keduanya akan ada pengajian online. Bila nak buat pengajian online tu, yang saya duk dengar lah ni tak ada lagi lah. Kecuali cikgu-cikgu yang ambil inisiatif sendiri, yang buat Google Form, yang buat semua cikgu-cikgu kira bagus lah. Depa tak ada arahan daripada atasan, depa buat sendiri. Ada setengah sekolah cikgu ni buat sendiri tuan. Jadi kita nampak cikgu ni dia committed lah untuk, tapi cikgu dia memang dekat dengan anak murid dia. Cikgu dia memang ada setengah cikgu ni dia memang anggap anak murid dia ni macam anak dia sendiri. Jadi dia ambil inisiatif tu tuan-tuan. Jadi orang kata apa, saya pun selama ni
duk berjaya daripada bawah ni, daripada bawah sampailah ke peringkat universiti disebabkan cikgu-cikgu lah, bermula daripada cikgu sekolah rendah saya sampailah ni. Kalau jumpa di masjid dia tanya, Syafiq ni macam mana lah ni, alhamdulillah Syafiq dalam live. Tu orang kata cikgu tu sampai kita dah tak ingat dah cikgu ni rupa macam mana, pasal kita duduk sekolah rendah dulu tak kenal dah cikgu ni. Tak kenal dah cikgu boleh kenal kita lagi. Tu cikgu lah orang kata. Tu cikgu, sebab tu dia panggil cikgu di pelita hidup kan. Pelita hidup bila padam pelita maknanya kita lah. Bila kita dah padam tak ada lah. Tak ada kan. Jadi tu yang perlunya. Tadi saya call Syafiq ya, Abang Azri Syabas dia abang ni kena refer dengan MKN kan. Tak boleh like lah dah. Boleh kan. Mobile Legend apa tu, pergi download malam ni kita main. Terima kasih, isu penting ni. Ya jadi kena ada. Aku ada cikgu-cikgu hak dalam ni, cikgu-cikgu sekolah swasta boleh komen bagi pendapat. Ada aku mungkin ada orang tuan-tuan ada tak yang anak duduk kat sekolah swasta yang tak payah bayar iuran? Tuan-tuan tolong komen kat bawah ni, mungkin Abang Azri boleh tengok kan. RM600 Persatuan Pemandu Bas Pelancong Malaysia ada keluarkan borang boleh claim kat syarikat bekerja. Ya betul. Yang tu saya dapat tahu sebab saya call MKN. Sebab depa boleh, depa tu syarikat boleh claim. Takkanlah kita nak kena bayar gaji untuk pekerja depa kan. Jadi syarikat boleh claim. Itu yang saya tahu. Adakah anak saya kena bayar juga separuh untuk bulan April? Yang tu kena ni Yang bas tadi saya confirm ni, abang ni beritahu betul ya. Kan? Jadi saya tu memang saya confirm lah RM600 tu. Yang tadi saya tak apa nak confident nak cakap sebab benda dah lepas saya call lah itu. Jadi yang ni saya confident nak cakap lah sebab ada memang dia boleh claim. Tapi kena berdaftar. Lebih elok jika ada garis panduan dari pihak kementerian yang berwajib. Ya betul. Cikgu saya hantar SPM 2020 dia postpone tahun depan Abang Syafiq. Hang tak habis SPM lagi lah Fukon. Hang kanak-kanak Ribena lagi lah. Abang aku kata hang dah apply universiti, nak belajar universiti sekali dengan aku tahun depan. Hang bohong lah. 0388882010 ya nombor tu. So beritahu aku apa nak kena download, siap-siap for PC or handphone. Baru aku tahu kalau terus 60 hari jadi akta darurat, patutlah dia berperingkat 14 hari. Ya, betul ya. 60 hari bawah ordinan darurat lah. So aku nak download apa kat Play Store? Download Mobile Legend. Pihak sekolah bagi alasan akan beri kelas tambahan. Susah jika kita nak suarakan. Itu saya kata dia ada persatuan ibu bapa lah ni pakai grup WhatsApp. Macam sekolah anak saya dia pakai grup WhatsApp. Tuan-tuan saya tak tahulah pakai grup WhatsApp ataupun tak pakai grup WhatsApp. Tapi bincang dalam tu dengan persatuan ibu bapa dulu, lepas tu suarakan. Kalau seorang-seorang bahaya. Takut sekali cikgu balas dendam kat anak saya. Jadi duduk bawah PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru cuba minta mereka suarakan berkenaan dengan benda ni untuk sekolah swasta. Bagi tahu mereka lah dalam keadaan tertekan macam ni kami nak bayar full ni teruk sangat lah sebab benda ni belum disebut oleh kerajaan Abang Syamil saya kat Play Store ni duk bincang pasal Mobile Legend tak habis aku pun terbaca komen. Terima kasih Fik, info dari Syafiq tu berguna juga untuk kami suarakan ke pihak sekolah. Tu abang jadi dah dapat berkenaan dengan bas tadi Abang Zaki Abbas bas dengan van saya dah, sebab sebelum ni saya dah pernah tanya memang mereka dapat claim RM600. Jadi tak relevan untuk kita bayar Bila cikgu bersemangat, anak murid bersemangat. Syafiq Lancelot kin salam. Siapa dia Lancelot Lancelot siapa dia? Ni cerita Harry Potter. Jadi tuan-tuan semalam masa buat saya rupanya tak boleh fikir lagi tuan-tuan. Bila saya bagi tutorial semalam pasal perlembagaan, saya punya kepala sakit Saya bangun tidur tengah hari tadi. Saya makan ubat terus bangun tidur tengah hari, makan Panadol lah. Terus bangun tidur tengah hari. Saya ingat nak kena rujuk dengan hospital lah sebab ubat yang mereka bagi dulu tu. Ubat yang mereka bagi dulu tu bila saya semalam saya buat tutorial tentang perlembagaan saya nak kena pick up balik stres, dia jadi tarik sakit sampai belakang. Tengah hari baru saya bangun. Allah kata sampai tahu tu ubat apa mereka bagi dulu pun tak tahu. Dalam grup WhatsApp cikgu pula beraya suruh bayar full. Itu yang kita ni Abang Syafiq nak tanya, macam saya kerja part time bolehkah claim? Ada KWSP tak? Ada KWSP boleh claim suruh bos claim RM600.
Apa pasal Mobile Legend pula ni? Dia baru dapat telefon tu, telefon dah rosak. Tidak, tiap malam kami duk main, saya duk main kan dia. Saya dah apply UPU dah ni abang Syafiq. Tak abang lagi PU mana nak follow. Saya kalau saya apply UPU nanti saya bergantung pada muat lah. Saya lebih nampak kepada ni Furqan nak ambil komputer science ni, yang hebat lah, yang hebat USM dengan UM. Yang hebat USM dengan UM. Kalau law, UKM dengan UM. UKM dengan UM dia banyak profesor hak gempak-gempak lah. Untuk law, apa nama ni, UIA pada seorang, apa nama Syam Rahyu untuk perlembagaan. Jadi untuk komputer sains ni, hak yang duk nampak di luar ni, yang hebat-hebat duk buat sistem banyak kat luar ni, USM dengan UM. Macam Profesor Liu Chisun, Profesor Ainuddin Wahab, Profesor Yamani Edna, Profesor Profesor apa lagi nama? Profesor apa nama, Dr. Fong, Dr. Tang Chi Fong, apa benda lah nama hak hebat-hebat ni lah. Depa banyak, depa duduk di Universiti Malaya dengan apa nama ni USM. Yang tu saya tahu lah sebab saya duduk di universiti itu, kenal dengan depa kan. Fik join sebatang, ada pun tinggal sebatang je. Mana Fik tak guys, tinggal sebatang je. Ya, thank you Fik. Saya baru call driver van, dapat kurang atas budi bicara pihak ibu bapa rezeki. Itu saja. Jadi settle bab tu Jadi settle bab tu, bab apa nama transportation Jadi tuan-tuan kena tahu dekat mana tuan-tuan nak merujuk Dekat mana tuan-tuan nak merujuk. Dan juga saya dapat tahu tuan-tuan, ada pihak-pihak NGO depa bagi hotline. Antaranya ada yang daripada artis sendiri Antaranya Faizal Tahir. Lepas tu Faizal Tahir tuan-tuan boleh call. Tuan-tuan boleh call untuk ni Faizal Tahir boleh call untuk orang kata apa, untuk dapatkan bantuan kewangan. Lepas tu siapa lagi? Abid Leo. Lepas tu ada lagi NGO yang depa dah viral dekat Facebook sekarang ni. Dan juga apa nama yang settle JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ada buat link hotline untuk ni untuk bantuan orang susah. Alhamdulillah. Pergi cek mata Fik. Kadang-kadang dekat kantong mata kita koyak tu yang jadi sakit kepala. Tak, bukan. Dia start sakit lepas ubat yang depa bagi kat saya dulu. Ubat yang depa bagi kat saya dulu. Depa bagi kat saya ubat dulu. Efilin tu untuk sawan. Lepas tu Olenza. Dua-dua ubat tu bila saya pergi dekat hospital swasta, dia bagi tahu cukup bahaya, terutama Olenza. Olenza boleh buat kan bahagian depan ni, doktor tu bagi tahu kat saya lah, bahagian depan kepala saya ni untuk simpan memori dan juga untuk ingat something. Jadi Olenza ni dia attack bahagian depan ni. Dia nak bagi kita lupa kan. Tu yang jadi masalah, jadi sakit lah. UPU tutup 17 hari bulan 4. Mereka kata nak lanjutkan lagi. Kalau dia tutup 17/4, masalah Sebab apa? Kita PKP. Nak apply UPU kena ada muat dulu. Macam saya nak kena ada muat. Muat nak kena macam saya pakai ILLT apa nama? Saya pakai British Councilnya. Saya tak pakai muat. Saya tak ambil muat dulu. Saya ambil Britishnya. Bila saya ambil Britishnya, nak kena buat test mula. Test mula ni boleh buat di 3 tempat di Kuala Lumpur Mana boleh pergi waktu lah. Dan tak buka pun. Jadi kalau dia tutup 17/4, kita akan kritik. Kali ni apa benda ni tutup 17/4 Dalam keadaan line internet slow macam siput, macam mana nak buat belajar online sekolah? Ya betul tuan-tuan. Tuan-tuan pun perasan benda ni Jadi dia tak naik 4G dah tuan-tuan lah ni Dia jadi 3G Saya pun heran. Jadi Abang Rashid Hashim pun saya ingatkan telefon saya masalah. Saya dah tukar macam-macam DNS dah, domain kan. Saya pakai Google domain 888 dengan 8844 pun slow. Lepas tu saya pakai Open DNS pun slow. Kita pun nak heran, siapa jadi slow jadi tuan-tuan pun perasan juga benda ni tuan-tuan perasan juga benda ni Dia jadi slow gila babi Tak tahu siapa kan. Van anak saya pun kena bayar full walau tak naik langsung. Tu boleh rujuk dengan pihak apa nama transport tu, bagi tahu kat dia benda boleh claim dengan kerajaan, kenapa nak kena bayar full. Kenapa nak kena bayar full. Jadi apa nama ni tu tuan-tuan kena call dengan pihak MKN. Assalamualaikum Ayah Ken. Ayah Ken baru masuk Saya ini ingat nak buat visi dengan Ayah Ken lah ke apa. Ada banyak benda nak bincang. Ayah Ken makan habatus soda Syafiq. InsyaAllah. Habatus soda dulu ada lah saya dapat. Tapi lah ni nak kena beli. Payah nak cari habatus soda.
Bubuh dalam roti sedap, padu padu Okey tuan. Lagi satu orang ni berkenaan dengan nak berubah tuan nak berubah. Tadi Menteri SKMM YB Salahuddin kata memang ada problem sikit pasal data internet. Ya, itu kita dah nampak. Dia slow sikit tuan dia slow sikit, kena cut off ke apa tak tahu. Hai akan ni Facebook baru. Facebook siapa kena tutup Okey tuan, apa nama ni berkenaan dengan berubah tuan bolehkah kita ni nak dekat-dekat diri dengan para ulama, nak dekat diri dengan para ustaz kalau kata jiwa diri kita ni kotor. Jadi tuan-tuan, untuk kita cucikan diri kita ni, yang pertamanya kena berlakon baik kena berlakon. Dia mula tak berlakon, dia takkan berubah tuan. Macam orang nak kata alah poyo lah dia ni berlakon. Dia berlakon. Lepas tu kita kena dekat diri dengan para agamawan. Para agamawan baru kita dapat bimbing kita. Orang kata apa? Dapat membimbing kita untuk ke jalan yang betul. Kalau kita takut nak kawan dengan baba-baba, siapa nak bimbing kita? Siapa nak bimbing kita untuk kita ke jalan yang betul? Kalau kita dah ada niat tu tuan, kalau kita dah ada niat tu, lebih elok untuk kita berkawan dengan orang-orang macam ni. Saya kenal tuan-tuan ramai tuan. Kalau tuan-tuan pergi di Inabah tu tuan-tuan, dia ada anak bina. Tok Guru ada anak bina. Kalau tuan-tuan pergi jumpa dengan anak bina ni tuan-tuan pergi tanya macam-macam jenis lah. Macam-macam jenis dah. Hak kepala gangster pun ada, hak yang bertatu pun ada, hak yang ni pun ada. Tapi kenapa dia orang nak kembali ke pangkal jalan, dia pun pergi buat je lah. Dia pun pergi cari tok guru tuan. Dia pun pergi cari tok guru. Sebab tu lah sejahat mana pun kita tuan. Saya ayat satu je. Ayat satu saya kenal tuan-tuan Ayat yang ustaz saya bagi kat saya. Dia tanya saya, Syafiq pernah terlintas tak di hati Syafiq untuk bunuh Rasulullah? Dia tanya saya, Syafiq pernah tak terlintas di hati Syafiq untuk bunuh Rasulullah? Saya kata, saya tak pernah lah nak terlintas sampai nak bunuh Rasulullah ni kan. Lagipun Rasulullah pun dah tak ada di zaman sekarang ni. Dia kata tak, dia saja tanya. Lepas tu dia tanya saya satu lagi soalan. Dia tanya saya, Syafiq pernah tak gangster-gangster lepas tu bakar besi panas cucuk dalam mata wanita tu sampai buta. Lepas tu seret wanita tu letak dekat tengah padang pasir ikat atas batu. Saya kata, tak tahu tak ada gangster hak di zaman lah ni boleh buat ke. Saya kata tak ada orang kan. Siapa nak pergi benam besi panas dalam mata seseorang? Tak ada orang boleh buat benda tu di zaman lah ni kan. Gangster macam mana pun dia takkan buat benda tu. Dia kata kat saya, Syafiq tahu tak siapa hak paling gangster yang buat benda ni? Saya tanya dia, siapa dia? Saidina Umar Al-Khattab. Saya terkejut tuan kan. Memang saya duk agak dah dia nak cerita pasal Zinirah sebab saya bubuh anak saya nama Zinirah. Jadi saya tahu lah kan. Zinirah, saya bubuh tu sebab saya menang lagu nasyid tu. Tapi saya tak tahu lah cerita pasal dia pasal Zinirah ni banyak sangat kan. Jadi saya duk agak dah dia nak kata tentang Saidina Abu Bakar Al-Khattab ni. Dia kata Saidina Abu Bakar Al-Khattab buat benda tu Tapi dia jadi sahabat Rasulullah. Itu yang saya rasa waktu tu tersentuh gila. Saya waktu tu tersentuh gila. Han jahat macam mana pun Han tak boleh nak lawan lagi Saidina Umar. Dia lagi jahat lagi daripada kita. Lepas tu hang gangster tak mana pun tak boleh lawan kat Saidina Umar kan. Tapi orang kata apa, kalau nak berubah ni tuan-tuan macam pentingnya nak berubah ni kena ada guide. Siapa nak tolong guide kita? Jadi kita nak kena cari tok guru lah. Kita nak kena cari baba-baba lah. Baru kita tak kembali ke jalan yang silap tu. Sebab kalau kita duduk seorang kita, susah kita nak belajar dengan siapa. Kita nak belajar ilmu kita dengan siapa? Dengan Google. Siapa nak bagi kita faham? Type kat Google. Apakah hukum untuk ni? Huraian berkenaan dengan hukum ni. Jadi Ustaz Google lah. Lepas tu. Jadi Ustaz Google lah. Jadi nak kena carilah tok guru ni untuk kita belajar. Banyak user connect to cell tower pun boleh effect internet speed ke? Tak boleh. Van sekolah ada permit ke? Siapa dia tanya ni? Abang Syafiq add Facebook ni dalam grup WC boleh insyaAllah. Nanti PM tepi. Padang Serai hujan. Ya ke? Seronok lah mereka hujan malam ni Furqan mesej abang jap. Dah download ni. So what snack? Abang Syamil Adrian. Abang Syamil. Abang Syamil. Aku nak panggil abang Abang. Tuan-tuan berkenaan dengan kita nak berubah. Jadi tuan-tuan saya ingat saya nak tamatlah awal sikit sebab saya nak bincang dalam grup WC. Saya nak bincang dalam grup WC. Jadi siapa yang nak masuk dalam grup WC boleh bagi tahu sebab ni ayah Ken duk ada ni. Ayah Ken duk ada. Jadi saya nak ambil masa dia sampai pukul 12 malam. Jadi siapa yang
siapa yang nak ada dalam grup WC, boleh PM saya kat tepi, nanti saya add. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.